Rata-rata fan bola sepak sekarang ni menganggap EPL merupakan liga yang paling kompetitif lah yang ada dekat dunia ni. Mana taknya. Dah kalau liga lain asyik champion yang sama je, memanglah bosan orang nak tengok. Tapi EPL ni dia lain macam. Manchester City kalau lawan kelab kecil pun belum tentu Manchester City menang. MU kalau lawan Sheffield United belum tentu MU boleh menang. Jadi disebabkan itulah rata-rata fan bola sepak yang ada sekarang ni memang menganggap EPL ni merupakan liga yang paling kompetitif lah dekat dunia ni. Tapi kalau korang nak tahu, ada beberapa star yang sebelum ke EPL, dia orang ni memang star lah. Tapi selepas datang ke EPL, memang flop habis lah. Okey, jadi hari ni aku akan share kepada korang 5 player yang flop selepas datang ke EPL. Nombor 1 memang korang takkan percaya. Nombor 5, Juan Sebastian Veron. Player ni aku nak kata legend dekat MU pun macam tak legend. Sebab dia main dengan MU ni kejap je, tak lama. Veron menyertai Manchester United dari Lazio pada tahun 2000 dengan tanda harga 28.1 juta euro. Tapi Veron ni tak berjaya bawa performa dia macam dekat Lazio ke Manchester United. Jadi selepas gagal memberikan impak yang positif dekat camp Manchester United ni, akhirnya Veron ni dijual ke Chelsea dengan tag harga 15 juta sahaja. Sayang kan, beli 28 juta tapi jual dekat Chelsea 15 juta. Prestasi Veron dekat Chelsea pun sama juga macam dekat MU. Dia ni gagal menunjukkan impak yang positif. Selepas beberapa musim berkelana ke EPL, akhirnya si Veron ni membuat keputusan untuk keluar daripada EPL untuk ke Serie A pula. Kat Serie A ni beliau telah bersama dengan kelab Lazio dan Parma, dan dia ni juga telah membantu pasukan Lazio dan Parma ni memenangi beberapa gelaran lah dekat Serie A ni. Dan si Veron ni juga pernahlah menjadi champion dekat Liga Argentina. Dan selepas itu, sebelum bersara, si Veron ni adalah menyertai pasukan Inter Milan. Dan pada tahun 2009, si Veron ni telah pun dinobatkan sebagai Argentina Footballer of the Year. Dan kalau korang nak tahu, di merata tempat orang menganggap si Veron ni sebagai seorang legenda. Tapi dekat tempat lain lah, bukan dekat EPL. Yang keempat, Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko ni telah ditantangani oleh pasukan Chelsea pada musim 2006 daripada AC Milan dengan tanda harga 30 juta euro. Para penyokong Chelsea pada tahun ini memang meletakkan harapan yang tinggi lah kepada Andriy Shevchenko yang telah ditandatangani oleh Chelsea pada musim 2006 ni untuk membawa harapan ataupun membawa sinar lah kepada pasukan Chelsea time ni. Tapi harapan tersebut lebur begitu sahaja, berkecai seperti kaca yang telah jatuh ke atas tanah. Andriy Shevchenko ni gagal memberikan impak yang sama ketika beliau beraksi bersama AC Milan. Andriy Shevchenko ni hanya berjaya menjaringkan 9 gol saja ketika bersama dengan pasukan Chelsea sebelum dilepaskan ke pasukan lain pada tahun 2009. Tapi walaupun Andriy Shevchenko ni mempunyai detik-detik yang indah dekat Stamford Bridge ni, tapi aku masih juga menganggap yang Andriy Shevchenko ni antara salah seorang bintang yang flop dekat EPL ni. Mana taknya prestasi Andriy Shevchenko ni tak sama langsung macam dekat AC Milan pada tahun sebelum tu. Okey, kalau kita tengok rekod Andriy Shevchenko ni dekat AC Milan, Andriy Shevchenko ni telah berjaya menjaringkan 175 gol bersama AC Milan, dan dia juga telah berjaya mendapat anugerah Ballon d'Or pada tahun 2004. Dan sebelum tu juga ketika beraksi bersama dengan pasukan Dynamo Kiev, Andriy Shevchenko ni pernah menjaringkan hat-trick ketika bertemu dengan pasukan Barcelona ketika dalam saingan Champions League. Nombor 3, Iago Aspas. Kalau kau nak tahu, Iago Aspas ni memang bermula daripada Akademi Celtic sebelum dinaikkan ke skuad senior pada tahun 2008 sehingga 2013. Disebabkan performan yang meletup Iago Aspas ni telah berjaya menarik pasukan Liverpool untuk menandatangani beliau daripada Celtic untuk ke Liverpool. Liverpool sign Iago Aspas ni pada musim 2013, tapi sayang, sama juga macam PP lain, Iago Aspas ni gagal menunjukkan performan dia sama macam seperti dia beraksi dekat Celtic pada musim sebelumnya itu. Dan selepas mengharungi 14 perlawanan bersama dengan pasukan Liverpool, akhirnya Iago Aspas ni telah dilonkan ke pasukan lain. Dia ni telah dilonkan ke La Liga untuk bersama dengan kelab Sevilla. Tapi pada musim 2014 ni, Iago Aspas berjaya menjulang trofi Europa League bersama dengan pasukan Sevilla. Dan selepas beraksi cemerlang bersama dengan pasukan Sevilla, akhirnya Sevilla membuat keputusan untuk menandatangani Iago Aspas secara tetap daripada Liverpool. Dan kini Iago Aspas beraksi bersama dengan pasukan Celta Vigo, yang mana kelab yang samalah yang develop si Iago Aspas ni daripada kecil. Dan dekat Celta Vigo ni, Iago Aspas telah bermain 380 perlawanan dan telah menjaringkan 166 gol. Dan time dekat Celta Vigo ni juga, Iago Aspas ni pernahlah dipanggil untuk menyertai skuad kebangsaan Spanyol. Dan bersama dengan skuad kebangsaan Spanyol, Iago Aspas ni telah pun menjaringkan 6 gol daripada 18 perlawanan yang disertainya untuk skuad Spanyol. Dan sekarang ni pun Iago Aspas ni dah berumur 34 tahun. Dan kalau kita tengok rekod si Iago Aspas ni pada musim lalu,
bersama dengan klub Celta Vigo ni, beliau ni boleh dianggap sebagai salah seorang general padang lah dekat La Liga ni. Kerana apa? Kerana beliau ni telah menghasilkan 13 assist dalam saingan La Liga pada musim lepas. Tengok, main dengan Liverpool dekat EPL tak perform, tapi bila keluar daripada Liverpool, main dekat liga lain, main dekat klub lain, boleh perform pula. Apa masalah sebenarnya ni Nombor 2, Angel Di Maria. Angel Di Maria ni telah ditandatangani oleh pasukan Manchester United dari Real Madrid pada tahun 2014. Pada awal pembabitan Angel Di Maria bersama skuad Manchester United dalam saingan Premier League ni memang telah memberikan impak yang positif lah untuk pasukan Manchester United. Mana taknya dari 5 perlawanan awal, Angel Di Maria ni telah menyaringkan 3 gol. Tapi lepas pada tu, player yang pakai nombor 7 dekat Manchester United ni terus gagal menyaringkan gol sebelum dijual ke Paris Saint-Germain. Dan ketika Manchester United menjual Angel Di Maria ni ke PSG, Manchester United ni terpaksa menanggung kerugian sebanyak 15 juta euro dari kos asal membelinya dari Real Madrid. Nampak? Dah lah tak perform, lepas tu jual, kita pula kena tanggung rugi. Tak boleh, betul lah. Tapi walaupun Angel Di Maria ni gagal menjadikan gol yang banyak dekat Manchester United, tapi Angel Di Maria ni telah pun menghasilkan beberapa assist lah dekat Manchester United ni. Beberapa je, tak banyak pun. Dan kalau korang nak tahu, hanya Santi Cazorla dan Cesc Fabregas sahaja yang menghasilkan assist yang lebih banyak daripada Angel Di Maria pada musim tersebut. Dan aku kira Angel Di Maria ni antara salah seorang player yang membazir masa lah masuk ke Manchester United pada masa tu. Mana taknya kau duduk dekat Real Madrid, kau perform, masuk dekat Manchester United pada tahun 2014 ni, dia tak tahu apa, dia tak ada identiti langsung macam sekarang ni. Tapi aku pujilah Angel Di Maria ni sebab pada musim 2014 ni dia bermain sepenuh jiwa raga dia. Tapi yang membuatkan dia tak perform adalah kelab tu sendiri. Kelab tu tak ada identiti masa tu. Masa tu lah, sekarang dah ada. Dan kita tengok prestasi terkini Angel Di Maria ni dekat PSG, sebaris dengan bintang-bintang dunia, contohnya seperti Neymar, Mbappe, Verratti. Tengok, sekarang PSG pun dah ada ramai star. Nanti lepas ni Messi pula nak masuk. Memang mantap lah line up PSG lepas ni. Nombor 1. Sebelum kita pergi lebih jauh tentang player yang paling flop dekat EPL dalam list aku ni, aku nak beritahu siap-siap dululah. Nombor 2 tadi, Angel Di Maria pun dari Manchester United. Nombor 1 ni pun dari Manchester United. Cuba teka, korang rasa siapa? Tak lain tak bukan, beliau adalah Diego Forlan. Diego Forlan telah ditandatangani oleh Manchester United pada musim 2002 daripada Independiente. Ketika itu Manchester United berada di bawah bimbingan Sir Alex Ferguson. Mana tak flopnya? Kalau korang nak tahu, Diego Forlan ni terpaksa menunggu perlawanan ke-24 bersama dengan pasukan Manchester United. Time ni lah baru dia dapat menjadikan gol pertama beliau bersama dengan skuad Manchester United. Dan sepanjang bersama dengan skuad Manchester United, Diego Forlan ni telah berjaya menjaringkan 10 gol dan telah pun berjaya menghasilkan 7 assist. Dan aku kira kenangan yang paling manis untuk Diego Forlan ni adalah ketika menentang pasukan Liverpool. Diego Forlan ni telah berjaya menjaringkan 2 gol ketika bertemu dengan pasukan Liverpool. Dan selepas melihat aksi Diego Forlan yang seperti hidup segan mati tak mahu ni, akhirnya pengurusan Manchester United membuat keputusan untuk menjual Diego Forlan ni ke Villarreal pada musim 2004. Tapi sepanjang 3 tahun bersama dengan skuad Villarreal, Diego Forlan ni telah berjaya menjaringkan 58 gol daripada 121 penampilan. Dan disebabkan performa beliau yang meletup-letup dekat Villarreal ni, akhirnya telah menarik minat Atletico Madrid untuk memancing beliau untuk dibawa ke Atletico Madrid pula. Dan aku rasa prestasi terbaik Diego Forlan ni adalah ketika beliau beraksi bersama dengan Atletico Madrid lah. Time dekat Atletico Madrid ni, dia telah berjaya menjaringkan 96 gol dalam 198 penampilan bersama Atletico Madrid. Dan dia ni juga telah berjaya membantu pasukan Atletico Madrid ni memenangi Piala Europa League pada tahun 2009-2010. Jadi dalam ramai-ramai player yang aku sebut ni, korang rasa player mana yang paling flop dekat kelab dia tapi berjaya dekat kelab lain? Ataupun korang ada pilihan korang sendiri? Cuba korang komen kat bawah. Akhir kata daripada aku, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa juga untuk subscribe channel Bobola Sepak ni. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.